5 minit untuk akhirat. Tajuk saya hari ini berkaitan dengan sifat zuhud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kepada Allah SWT, selawat dan salam kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW, serta para sahabat dan ahli keluarga baginda yang dikasihi sekalian. Sahabat-sahabat yang saya hormati dan dirahmati Allah SWT, ramai di antara kita hari ini yang salah anggap berkaitan dengan sifat zuhud. Apakah maksud zuhud itu? Ramai orang beranggapan zuhud ini ialah berpakaian selekeh, berpakaian compang-camping, pakai kereta buruk, serta berperwatakan sebagai orang miskin. Zuhud yang sebenarnya ialah sangat luas. Nabi SAW bersabda dalam hadis ketika ditanya oleh para sahabat, Wahai Rasulullah, apakah amalan yang jika aku lakukan ini, aku akan dicintai Allah dan dicintai manusia? Lalu jawab Nabi SAW, bersifat zuhudlah. Di mana zuhud ini dapat dicintai Allah dan dicintai manusia. Jadi perlukah kita menjadi seorang miskin untuk mendapatkan sifat zuhud? Di mana ulama telah memberikan maksud yang jelas kepada kita bahawa zuhud ini ialah memperkecilkan dunia serta membesarkan akhirat. Ya, maksudnya, jika dia tidak mendapat apa-apa bahagian di dunia ini, dia tidak merasa sedih, kecewa dan sebagainya. Kerana apa? Kerana dia lebih mementingkan akhirat lebih daripada dunia. Dan orang yang zuhud ini ialah orang yang mendahulukan akhirat berbanding dunia. Dan itulah yang boleh kita namakan sebagai sifat zuhud. Di zaman para sahabat, di mana Sayyidina Abdul Rahman bin Auf, seorang yang kaya raya, tapi beliau telah menginfakkan sebahagian hartanya di jalan Allah SWT dan memberikan hadiah kepada 100 orang ahli badar pada ketika itu. Dan setiap seorang ahli badar itu memperoleh 400 dinar daripada hartanya. Bayangkan tuan-tuan, dengan sebahagian hartanya dapat diberikan kepada sahabat-sahabat Nabi yang berjuang di jalan Allah, dan mereka ini menjadi jutawan. Dan bagaimana pula dengan sahabat yang bernama Abraham bin Auf ini? Adakah beliau seorang yang zuhud, sedangkan beliau seorang yang kaya raya? Ya, beliau juga seorang yang zuhud, kerana beliau lebih mementingkan akhirat berbanding dunianya. Di mana zuhud ini boleh terjadi dalam dua keadaan, sama ada miskin ataupun kaya. Jadi kalau kita lihat, orang yang kaya itu juga orang yang zuhud, tetapi dia menggunakan hartanya di jalan Allah SWT. Di samping dengan hartanya itu, dia gunakan untuk dirinya juga. Itulah sifat-sifat orang yang zuhud. Dan bagi orang miskin, dengan zuhud beliau, dengan sifat zuhud orang miskin ini, beliau menjadi orang yang sentiasa bersyukur kepada Allah SWT. Dan saya ingin membawa satu kisah yang di mana ada seorang billionaire yang bernama Sulaiman Ar-Rajhi, pembuka bank Islam yang pertama di dunia, yang digelar Ar-Rajhi Bank. Sulaiman Ar-Rajhi ini ialah seorang yang saya namakan seorang billionaire. Kerana apa? Kerana beliau mempunyai 200,000 ekar ladang kurma, dan hampir keseluruhan hasil daripada tanaman kurmanya itu digunakan untuk membina masjid-masjid di seluruh dunia. Dan hari ini kita lihat beliau menjadi seorang billionaire tanpa duit yang ada di tangannya. Kerana apa? Kerana beliau telah berjanji bahawa hartanya itu digunakan di jalan Allah SWT. Satu hari dia telah belajar di satu tempat di Palestin, di mana beliau berasa sedih kerana beliau seorang yang miskin, dan gurunya telah menghadiahkan beliau dengan 1 riyal. Ketika dia habis belajar, dia berjumpa kembali dengan gurunya itu, dan dia telah membawa gurunya itu berjalan-jalan di satu tempat, dan beliau berkata, hari ini saya ingin membayar hutang cikgu. Cikgunya berkata, apakah hutang yang kau telah hutang kepadaku?
dulu kau pernah memberiku 1 rial sebagai hadiah aku menjadi seorang pelajar cemerlang. Jadi hari ini aku ingin memberikan rumah banglo besar dan sebuah kereta mewah atas apa yang telah kau berikan kepadaku. Lihatlah tuan, di mana seorang yang kaya raya sentiasa menginfakkan hartanya, dan beliau tidak lupa kepada gurunya. Dan daripada kisah ini dapat kita simpulkan bahawa zuhud ini ialah mengutamakan akhirat berbanding kehidupan dunia. Dan Rasulullah SAW sendiri pun ketika hidupnya, sebab itu beliau menumpang di rumah Sayyidina Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud telah menawarkan tilam yang empuk kepada baginda, lalu baginda menolaknya, dan baginda hanya tidur di sebuah tikar yang nipis. Lalu ditanya oleh Ibnu Mas'ud, "Wahai Rasulullah, kenapa engkau tidak tidur di tilam yang empuk ini, sedangkan engkau berhak untuk tidur di atasnya?" Lalu Nabi SAW menjawab, "Aku tidak mahu dengan aku tidur di tilam yang empuk ni, susah untuk aku bangun tahajud, bangun qiyamul lail, bangun untuk bermunajat kepada Allah SWT." Lihat, Rasulullah sendiri pun telah mengamalkan sifat zuhudnya mata-mata kerana mengutamakan akhirat. Lebih-lebih lagi kita ni, kita yang lemah ini, sebagai umat Nabi Muhammad SAW, haruslah mencontohi segala sifat yang ada pada diri baginda Rasulullah SAW. Jadi sebagai kesimpulannya, saya ingin memetik kata-kata Imam Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala berkaitan dengan rahsia zuhud. Ketika ditanya apakah rahsia zuhud, ya Hasan Al-Basri, lalu dijawab oleh Hasan Al-Basri, ada 4 rahsia zuhud, iaitu aku tahu bahawa rezekiku tidak akan dimiliki oleh orang lain, jadi aku tidak bersusah payah untuk mendapatkannya. Aku tahu bahawa amalku ini tidak aku diwakili oleh sesiapa pun, jadi aku berusaha untuk melakukannya. Dan aku tahu juga bahawa Allah sentiasa mengawasiku di mana-mana, dan aku takut untuk melakukan maksiat kepadanya. Dan yang keempat, aku tahu bahawa mati itu pasti akan datang kepadaku, dan aku menyiapkan bekal untuk menghadapinya. Jadi semoga kita akan menjadi orang yang zuhud di dunia dan juga di akhirat. Sebelum kita berpisah, jangan lupa share dan subscribe. Semoga kita akan mendapat manfaat daripada video yang saya sampaikan. Sekian, aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.